Sebenarnya isu ini bukan hanya di Kedah. Kalau kita tengok mutakhir ini, isu yang telah jadi di seluruh negara sehingga menimbulkan kita katakan kemurkaan ke bawah duli tuanku, sebahagian daripada ke bawah duli tuanku raja-raja Melayu dalam negara kita, sehingga akhirnya mengeluarkan peraturan, kerana raja-raja sultan ini ialah mereka yang bertanggungjawab sebagai ketua agama Islam di negeri-negeri tersebut. Sehingga akhirnya saya ingat warning yang paling keras daripada raja ni ialah Sultan Johor. Dia telah tuanku telah baginda telah memberikan satu amaran yang cukup keras. Kalau mana-mana pegawai masjid, imam-imam yang membenarkan orang politik berbicara ataupun berkuliah ataupun berkhutbah dan sebagainya, mereka ni akan dipecat daripada jawatan sebagai pegawai masjid. Jadi ini menunjukkan serius benda ni, yang Muhammad, serius benda ni. Sampai di peringkat di Terengganu sendiri pun melakukan yang demikian di Selangor dan sebagainya, menunjukkan benda ni benda yang serius. Di Perak pun begitu. Jadi menunjukkan keprihatinan ke bawah duli tuanku raja-raja Melayu ni, supaya masjid seharusnya menjadi satu tempat institusi menghubungkan manusia yang Islam dengan yang Islam, dan juga membawa kepada satu gambaran untuk mengajak masyarakat bukan Islam itu untuk melihat keluasan Islam itu sendiri. Ini yang saya fikir bahawa masjid perlu dijadikan tempat untuk kita berbincang bagaimana nak memperbaiki kualiti diri kita ini sebagai hamba Allah, dalam menunaikan tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Jadi ini yang sepatutnya, tapi nampaknya kebelakangan ini dia dah jadi macam-macam lain. Dia sudah jadi medan politik, medan kuliah dijadikan medan untuk berpolitik. Mimbar Jumaat dijadikan mimbar untuk berpolitik, untuk menyeru jemaah menolak parti ini, memilih parti ini. Jadi bagi saya tak salah untuk berbicara soal politik Islam dalam masjid, tetapi yang salahnya ialah membicarakan politik kepartaian dalam masjid. Sebab di kalangan anak-anak khariah dalam masjid itu, makmum yang hadir sama ada pada hari Jumaat ataupun hari-hari yang lain dalam mendengar kuliah itu, terdiri daripada pelbagai latar belakang ideologi politik yang mereka anuti. Jadi mereka datang untuk berjamaah. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu yang bertentangan dengan anutan politik mereka, ini yang akan menyebabkan menimbulkan permusuhan, dan dia menimbulkan bibit-bibit kebencian dan menyampaikan mesej yang salah kepada satu pihak yang lain untuk membenci pihak yang lain. Dan ini yang saya fikir bahawa pihak berkuasa agama perlu untuk nak mengawal keadaan ini supaya dia tidak merebak meluas yang akhirnya membawa kepada keadaan yang lebih buruk dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau tadi kita membawa satu aduan yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Ismail kepada Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Sebenarnya benda ini sudah lama dah berlaku. Tetapi nampaknya langkah dan tindakan itu bagi saya lah, maknanya saya tidaklah nak mengatakan Jabatan Agama itu tidak bertindak dan sebagainya, tetapi agak perlahan tindakan mereka itu berbanding dengan tindakan-tindakan yang dibuat oleh pihak berkuasa agama di negeri-negeri yang lain. Jadi keadaan ini sudah berlarutan. Kalau kita lihat kepada individu yang kita adu tadi ni, yang diadu tadi itu ialah individu yang telah pun melakukan perkara yang sama pada kuliah dia pada sebelum ini. Kalau kita lihat 11 Jun 2016, Tazkirah Ramadan, azan di Pening tidak dibenarkan. Dia membawa satu keadaan yang menyebabkan masyarakat terkejut. Oh ya,
betul kan ni, DAP merintah apa ni. Jadi dia menimbulkan keresahan, sedangkan itu tidak berlaku. Begitu juga dengan September 2016 RUU 355. Dia sebut, kalau tak silap saya, dalam kuliah, dalam kuliah dia sebut bahawa dia memberi peringatan kepada Datuk Seri Wan Azizah. Dia kata kawan wajib sokong RUU 355. Kalau tidak, mati ditanam di jerat Cina. Jadi apa benda-benda yang sebegini tidak seharusnya dibawa yang boleh memberikan mesej yang salah, seolah-olahnya satu pihak ni tidak suka kepada perkara yang dibawa, yang diperjuangkan oleh pihak satu lagi. Begitu juga 2019 dalam khutbah dia disebut bahawa tabung haji lantik Cina jadi CEO tabung haji. Jadi ini satu yang saya fikir bahawa individu ini telah melakukan kesalahan yang berulang. Walaupun beliau, saya dipahamkan, telah pernah diambil tindakan oleh pihak Kementerian Pendidikan apabila report itu sampai kepada Kementerian Pendidikan, kerana dia adalah pegawai di peringkat Kementerian Pendidikan, seorang guru sekolah, guru, kalau tak silap saya, dia ni lebih kepada guru kaunseling, kalau tak silap saya. Jadi akhirnya mereka mengambil tindakan untuk memindahkan dia daripada sekolah di Padang Serai kepada di sekolah di Bali. Maknanya itu tindakan yang telah diambil. Tetapi saya fikir bahawa sepatutnya pihak berkuasa agama ini seharusnya sudah ambil benda yang serius perkara ini. Bukan pada diri dia, Cikgu Syarudin itu saja, tetapi juga kepada asatizah-asatizah yang lain yang telah mencemarkan institusi masjid ini dengan politik kepercayaan yang boleh menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Jadi sepatutnya bagi saya, jabatan agama ataupun pihak berkuasa agama negeri ini, negeri Kedah ini dan juga negeri-negeri lain, mengambil langkah yang lebih ke hadapan supaya ada satu peruntukan, kena keluar satu arahan supaya tidak membenarkan khatib yang bukan daripada khatib resmi, imam di masjid itu yang berkhutbah, atau mana-mana pegawai agama yang dihantar oleh jabatan agama untuk berkhutbah. Maknanya dengan garis panduan yang mesti jalan, dan tidak dibenarkan untuk mereka berkhutbah dengan khutbah yang ditulis oleh sendiri. Mesti khutbah yang ditulis oleh jabatan agama. Jadi ini yang sepatutnya dilakukan. Jadi apapun, saya ucapkan terima kasih. Tadi kalau kita lihat Datuk Pengarah dan juga Timbalan Pengarah dan juga pegawai di Jabatan Agama ini sangat serius lah. Nampak mereka serius lah bila timbul isu ini, dan sebelum kita pergi buat report pun mereka dah beritahu bahawa kami telah mengambil langkah-langkah untuk buat siasatan dan sebagainya. Tapi apa yang saya harap bahawa jangan lambat, kerana bukan tapi ramai lagi asatizah yang boleh membawa keadaan yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab itu saya sebut tadi masa kita jumpa pengarah Jabatan Agama. Saya minta supaya Jabatan Agama kena beri penjelasan bahawa khutbah itu bukan daripada Jabatan Agama. Sebab orang akan menganggap itu khutbah daripada kerajaan, daripada Jabatan Agama. Jabatan Agama yang berada dalam pihak ke bawah duli Tuanku Sultan, jadi hal ehwal agama ni, dan dalam kerajaan negeri Kedah. Bila khatib tu kata, kita doalah bagi Menteri Besar kita Datuk Seri Sanusi, sebut untuk kekal menjadi Menteri Besar. Jadi soalnya mesej daripada siapa? Bila khatib tu ialah khatib ni, dia mesti imam ni, dia mesti imam yang dilantik oleh kerajaan. Orang bukan tahu dia tu imam dilantik atau tak dilantik dan sebagainya. Adakah ada tauliah ataupun tidak ada tauliah, orang bukan tahu. Orang kata, oh ini hang khutbah sudah, hang kena khutbah, itu khutbah yang disediakan oleh jabatan. Jadi seolah-olahnya dia mengheret ke bawah duli Tuanku Sultan ni. Ada kata, oh sini khutbah ni Sultan yang suruh. Dia nak mengheret. Saya fikir nak berdoa tak ada masalah, doa yang umum.
Ya Allah, ya Tuhanku, berilah taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami, ya. Itu yang lebih afdal bagi saya, kan. Yang lebih afdal pemimpin ni semua. Siapa saja yang pemimpin, jadi pemimpin itu didoakan. Hatta pemimpin dalam rumah tangga itu juga adalah pemimpin. Itu doa yang lebih luas. Lebih luas. Jadi kita hanya doa khusus kita sudah tentulah doa kepada raja. Kepada raja, seperti mana dalam khutbah yang kedua. Jadi bagi saya bahawa ini satu penyalahgunaan secara yang halus dilakukan untuk memberikan persepsi macam saya sebutkan tadi. Orang ramai kata ini khutbah kerajaan. Khutbah jabatan agama bawah hal ehwal agama bawah sultan suruh kita ni, sultan yang bertitah ni untuk pertahan Sanusi ni jadi menteri besar, sedangkan soal menteri besar ni dia boleh bertukar bila berlaku pilihan raya. Kalau dia kalah, dia tak jadi menteri besar. Kalau parti dia kalah tak cukup kerusi, dia tak boleh jadi menteri besar, mungkin parti lain ni akan jadi menteri besar. Jadi tak bolehlah kita nak sebut bahawa sesuatu itu yang boleh merosakkan hubungan antara parti dengan istana. Soalannya, kenapa? Kerana tapi kalau beranggapan begitu sebab kita ni kita kata takkan, mana mungkin istana nak arah suruh sebut nak begitu dalam khutbah pertahankan Sanusi dan sebagainya. Tetapi orang ramai dia tak faham. Sebab orang ramai dia kata, oh ini khutbah mesti, sebab wajib dikeluarkan khutbah itu oleh jabatan agama. Setiap minggu khutbah akan dikeluar oleh jabatan agama. Jadi ini yang harus dikawal oleh jabatan agama supaya memastikan supaya bukan lagi khatib jemputan. Bukan lagi khatib jemputan. Saya pengalaman yang Muhammad Doktor menjelang pilihan raya. Saya berada depan mimbar di Masjid Iskandar dalam Dun Dara. Khatib itu bukan khatib daripada imam masjid itu daripada luar. Saya pun tak kenal, tapi saya agak familiar lah rupa, paras dan sebagainya. Jadi dia menyebut direct untuk mengundi Perikatan Nasional. Jadi bukan soal saya berada di hadapan mimbar itu, tetapi bagaimana anak-anak jamaah daripada berbagai latar belakang ideologi politik ni akan rasa bahawa apa ni member Jumaat ini membawa kepada nak menolak parti aku. Contoh kan. Sedangkan memang Jumaat mengajak kepada penyatuan umat untuk bersama dalam membina, membangunkan masyarakat kita. Jadi ini saya lihat bahawa yang perlu saya nak tegaskan ialah kawalan khatib, satu kawalan khatib dan juga kawalan isi khutbah dan kawal pengkuliah. Bukan soal tauliah semata-mata, doktor. Ada orang yang ada tauliah, ada orang yang ada tauliah, tetapi dia membawa unsur-unsur yang merosakkan masyarakat. Saya dipahamkan ada pegawai daripada jabatan agama sendiri yang dia ada mirip menyokong satu-satu ideologi politik, jabatan agama, dia pergi beri khutbah bagi tazkirah, dia telah menyerang parti yang lain. Jadi ini bagi saya bahawa tak seharusnya lah, sebab berlaku apatah lagi dia sebagai pegawai daripada jabatan agama. Jadi saya nak sebutnya ialah bukan saja soal tauliah, tapi soal kawalan. Kalau boleh bagi saya bahawa pastikan setiap masjid perlu ada rakaman khutbah, rakaman kuliah ataupun tazkirah dan sebagainya, untuk pastikan supaya kita katakan bahawa isi dia itu boleh dipantau oleh jabatan agama. Dan kemudian kalau nampak mereka ini melanggar, dan mereka walaupun ada tauliah telah membawa perkara-perkara yang boleh memecah belahkan di masyarakat, mereka harus dihentikan daripada diberikan tempat untuk memberikan kuliah. Kita pertegaskan bahawa kuliah memang perlu, tetapi untuk pengetahuan bukannya membawa kepada permusuhan apatah ada unsur-unsur takfiri. Bagi saya bahawa ini juga harus dipantau, iaitu dia memang jawatankuasa masjid itu jawatankuasa yang melalui proses pemilihan, yang melalui proses pemilihan, dan pengurusi dia ialah imam. Pengurusi dia adalah imam.
ialah cadangan daripada anak karya kepada pihak berkuasa agama negeri yang akan membuat penilaian. Jabatan Mufti akan buat penilaian dari segi imannya dan sebagainya, dari segi bacaan Qurannya dan sebagainya. Bila melalui fasa-fasa itu, mereka itu akan diberikan kuliah pelantikan sebagai imam. Tetapi mereka juga dalam nak memilih imam itu juga harus ada perkara-perkara yang berkaitan dengan unsur-unsur ini. Unsur-unsur nak kena pastikan bahawa imam ini ialah imam yang dipilih, imam yang bukan dia nak menyokong parti mana, itu hak dia. Tetapi imam yang harus memahami bahawa anak jemaah dia daripada pelbagai latar belakang. Dia harus bertanggungjawab. Ini yang harus ada kategori kita katakan, bukan kategori, kita katakan syarat-syarat untuk pastikan supaya imam tak salah, sebab perlembagaan negara kita membenarkan untuk siapa memilih mana-mana parti. Dia nak pilih parti mana, dia nak jadi ahli parti mana, dia boleh jadi ahli parti, tak ada apa masalah bagi saya. Tetapi bila dia menjadi imam, dia adalah payung untuk menyatukan anak karya dia. Bukan menyatukan dalam parti dia, tetapi menyatukan dalam konteks masjid sebagai institusi untuk membawa kepada perhubungan manusia dengan manusia dan juga manusia dengan Allah Ta'ala. Ini yang saya kira bahawa jabatan agama perlu tegas dalam perkara ini, iaitu syarat-syarat nak lantik nak jadi imam tu perlu ambil kira, perlu ambil kira dan perlu ada daripada masa ke semasa. Tak ada masalah kalau tu imam, bagi saya lah, kalau tu imam dah dia cuma tak perlu hadir program nak pergi dengar ceramah PAS, pergilah dengar. Tak ada apa masalah. Kalau tu imam tu nak pergi dengar ceramah BN, dia nak pergi dengar, dengar ceramah BN, tak ada masalah. Tetapi bila dia duduk di masjid, dia nak pergi dengar. Itu dia nak menambahkan pengetahuan dia. Apa ada masalah kan? Tetapi untuk dia nak pegang jawatan, untuk dia nak libatkan diri, dia nak menggerakkan usaha untuk masyarakat ini mengundi satu pihak, itu tak boleh. Tak boleh. Dan dia kena kawal orang-orang yang dia jemput untuk berkhutbah. Kalau nak dikatakan boleh jemput khatib daripada luar ataupun nak jemput orang untuk memberikan kuliah, perlu pastikan bahawa mereka tidak membawa unsur-unsur yang boleh membawa kepada perpecahan. Tetapi saya lebih kepada bahawa khatib mesti imam itu sendiri yang membaca. Dan ini boleh dipantau secara direct oleh jabatan agama atau pegawai daripada jabatan agama yang dihantar untuk memberikan khutbah di satu-satu masjid. Saya fikir itu yang wajar untuk dilakukan. Kalau negeri-negeri lain boleh keras. Saya bukanlah suruh kata keras macam ke bawah dulu Tuanku Sultan Johor kan. Tetapi maknanya kita keras dalam mengambil tindakan. Bukan kita kata warning tu nampak takut nanti lah. Tetapi itu hak ke bawah dulu Tuanku Sultan Johor, dia nak jaga negeri dia. Dia nak jaga negeri dia daripada penyakit perpecahan. Maknanya virus perpecahan yang lebih bahaya daripada virus yang kita kenal COVID-19. Jadi ini yang harus dilakukan di peringkat negeri Kedah ini. Saya fikir bahawa ke bawah diri Tuanku Sultan dan juga ke bawah diri Tuanku Raja Muda yang merupakan yang di-Pertua Majlis Agama Islam perlu untuk mengambil benda ini secara yang serius supaya memastikan supaya orang dia nak jadi ahli parti, itu hak kebebasan. Tapi nak pegang jawatan, saya fikir saya bersetuju dengan peraturan yang sedia ada untuk memilih seseorang itu tidak boleh memegang apa-apa jawatan dalam parti hatta di peringkat cara. Sebab apa? Sebab nak menjaga keharmonian supaya seseorang itu dia tidak terlalu memihak kepada parti dia sehingga akhirnya dia berlaku pertembungan dengan pihak parti lain dalam anak karya dan juga dalam masjid. Ini saya fikir perlu dipertegaskanlah oleh jabatan agama.